أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي jannati. Allah menyeru kepada semua di kalangan kita, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, engkau redha dan diredai. Masuklah di kalangan hamba-Ku, masuklah ke syurga. Allah mengingatkan dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, kita mulakan dengan Ummul Quran, Al-Fatihah dan Surah Al-Baqarah, mengingatkan kepada kita bahawa kita, ya Allah, kami memerlukan hidayah demi hidayah untuk kami meneruskan kemerdekaan. Ya Allah, tanda kemerdekaan adalah apabila kami ini adalah hamba yang sentiasa membebaskan kehambaan sesama manusia kepada kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istilahnya adalah taqwa dalam ayat kedua surah Al-Baqarah sebentar tadi. Dan kita akan melihat bahawa sebenarnya dalam surah Al-Fajr, Allah mengingatkan kepada kita sedikit. Ya, Allah memanggil kita dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Itu adalah panggilan apabila kita ini bersungguh-sungguh berjuang menghadapi ujian demi ujian, cabaran demi cabaran, dan puncaknya itu adalah satu ketenangan, satu kemerdekaan. Kita mahu negara kita ini merdeka dengan tenang. Kita mahu menyambut kemerdekaan pada tahun 2022 ini adalah dengan ketenangan, bukan dengan kelam kabut, dengan saling mencerca. Kita mahu menjadi orang yang sentiasa apa-apa pun kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian akan datang, ujian intelek, ujian emosi, mengganggu perasaan, mengganggu cara fikir, tetapi yang pastinya ialah kita mahu kembali kepada Tuhan. Kita mahu menjadi di kalangan hamba-hamba Allah. Hamba Allah itu mungkin ia adalah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mungkin juga adalah
para siddiqin, mereka-mereka yang syahid yang berjuang di dalam negara ini, dalam sejarah manusia, dan lebih daripada itu ialah kita minta Allah izinkan kita kembali ke negara merdeka selama-lamanya, iaitu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita akan lihat dalam surah As-Sajdah sebentar nanti. Surah As-Sajdah yang akan membekalkan kepada kita panduan bagaimana terus merdeka. Dan bagaimanakah ianya merdeka apabila Allah menyatakan pelbagai panduan hidayah yang kita akan perhatikan sebentar lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم
بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hatimu redha kepada Allah dan Allah meredaimu jua. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah kalian semua ke dalam syurgaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala telah memulakan langkah surah ini dengan penegasan menyatakan Al-Quran merupakan kitab yang asli, terselamat dari sebarang kepalsuan, terselamat daripada sebarang penyelewengan. Tetapi sayangnya, musyrikin, mereka tetap sombong dan menyombong. Mereka menolak kebenaran Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran kitab yang direka-reka. Ayat nombor 4 sehingga ayat nombor 9, tuan dan puan. Allah Ta'ala mendatangkan satu bukti di depan mata. Manusia, lihatlah penciptaan alam semesta. Lihatlah penciptaan kamu sebagai manusia. Afala yatadhakkarun. Tidakkah kamu mahu mengambil pedoman dengan penciptaan-penciptaan ini? Sayang, 1000 kali sayang, tuan dan puan. Mereka tetap sombong dan menyombong, menolak kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kemuncaknya, tuan dan puan, pada ayat nombor 10 dan 11, mereka bertanya, musyrikin bertanya kepada Muhammad, apabila jasad kami nanti menjadi debu, bila kami telah lenyap hancur mati, adakah kami akan dibangkitkan semula dengan rupa yang baharu? Tuan dan puan, pertanyaan itu bukan untuk mencari jawapan. Bertanya bukan untuk mencari jawapan, tetapi bertanya dengan penuh keangkuhan, kesombongan, mahu mencabar Tuhan. Tuan dan puan, sombong boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Sombong dengan kecantikan, sombong dengan kedudukan, sombong dengan kehartawanan kita. Dalam Al-Quran, Allah menampilkan kisah-kisah terdahulu. Iblis, Qarun, Fir'aun, semuanya sombong dan menyombong. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai jiwa-jiwa yang merdeka, begitulah intisari ayat nombor 1 sehingga ayat nombor 11 surah As-Sajdah untuk sama-sama kita tadabbur. Wallahu a'lam. InsyaAllah para hadirin sekalian, pada ayat yang ke-15, selepas daripada ayat ke-15, wahum la yastakbirun, kita sama-sama sujud tilawah pada ayat yang ke-15, turun-turun sujud pada ayat yang ke-15, sujud tilawah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitan. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا
فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما
كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah As-Sajdah pada ayat yang ke-12, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan ketika mana orang-orang yang berdosa, yakni orang yang sombong dengan mengingkari kebangkitan, di akhirat nanti Allah akan menghukum mereka dengan terbelenggu leher mereka tertunduk ke bawah dengan penuh kehinaan saat mereka melihat azab yang mereka ingkari ketika di dunia benar-benar berada di hadapan mata mereka pada hari kiamat nanti. Sikap kesombongan dalam mengingkari hari akhirat adalah merupakan kesombongan yang sangat besar yang diulang beberapa kali di dalam Al-Quran dan diberikan perhatian di dalam surah As-Sajdah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifat yang berlawanan daripada sifat golongan yang sombong dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujjada. Sesungguhnya orang-orang yang apabila mereka mengimani, meyakini benar-benar segala yang diturunkan Allah daripada Al-Quran tanpa sebarang kesombongan, yang menjadi tema kehidupannya terhadap Quran adalah sami'na wa ata'na. Dengar dan taat ya Allah. Dengar dan taat apa sahaja perintah daripadamu. Kharru sujjada. Ulama-ulama menyatakan perkataan kharru artinya adalah perkataan terjatuh sujud dalam keadaan berbunyi. Kenapa disebutkan berbunyi? Kerana orang yang sujud kepada Allah bukan sujud yang kosong, tetapi lidahnya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud yang nak diajarkan di dalam Al-Quran bukanlah sujud secara fizikal semata-mata, tetapi sujud yang di dalamnya memiliki makna kepatuhan, ketundukan, hati, akal, pemikiran, perasaan, benar-benar sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud inilah yang apabila dimanifestasikan dalam bentuk kenegaraan, negara akan bersujud kepada Allah. Pemimpin tidak akan sombong dan akan sujud kepada Allah. Rakyat tidak akan sombong dan sujud kepada Allah. Kemudian Allah menjelaskan sifat golongan yang sujud dengan menyatakan wahum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'un. Mereka adalah golongan yang pada waktu malam sedikit tidurnya bangkit untuk bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qiyamul lail. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Pada waktu malam dia bersunyi-sunyi dengan Allah, berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan keampunan daripada Allah. Ini merupakan sifat orang yang tidak sombong. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada apa yang mereka ada daripada rezeki, pemberian Allah dan nikmat, mereka keluarkan seolah-olah
Orang yang imannya benar kepada Allah, dalamannya kuat, akan berjaya mengeluarkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi SAW menjelaskan dengan mafhumnya, tidak akan berhimpun iman yang benar dengan sifat bakhil yang ada dalam diri seorang mukmin. Nabi pernah menyatakan kepada Sayyidina Muaz ibn Jabal, "Wahai Muaz, hendak tak aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu segala kebaikan?" Baginda menyatakan, iaitu sedekah yang akan memadamkan dosa, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi membacakan ayat tersebut. Mudah-mudahan Allah menjadikan apa yang kita bicarakan mendapat manfaat dan kebaikan. Wallahu alam. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين
كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Tuhanmu. Engkau redha kepada Tuhanmu dan Tuhan redha kepada diri kita semua. Masuklah di kalangan hamba-hambaku, masuklah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang ke-21 sebentar tadi, Allah mengingatkan kembali kepada kita pengalaman kita menghadapi pelbagai ujian. Kita berhadapan dengan COVID-19, kita berhadapan dengan pelbagai ujian dalam negara meneruskan kemerdekaan pada tahun 2022 ini. Allah menyatakan ujian kami berikan sedikit demi sedikit itu sebelum diberikan ujian azab yang lebih besar agar kita kembali. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku ingin kembali. Ya Allah, aku belajar sesuatu daripada apa yang berlaku pada dunia baru-baru ini. Segala ujian yang sampai pada kita secara individu, pada keluarga kita, pada syarikat kita, sebenarnya Allah mengharapkan kita jangan sombong. Ya Allah, harapnya kamilah orang yang tidak sombong itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-23 sebentar tadi, apabila dinyatakan tentang satu legasi orang-orang terdahulu yang beriman, di mana mereka ada yang tidak percaya kepada hari pembalasan, hari akhirat, tetapi ramai yang percaya dan mereka dipilih memimpin untuk mendidik masyarakat dan keluarga. Inilah yang kita belajar daripada ayat yang ke-22, 23 sebentar tadi ataupun 24, di mana kita harapnya tuan-tuan sekalian menjadi pemimpin dalam keluarga, dalam masyarakat untuk menjelaskan bahawa segala urusan kita sebenarnya adalah kembali kepada Allah. Ekonomi kita, sosial kita, segala ujian yang kita ada ini kita kena kembali, jangan sombong. Jangan sombong kepada Allah. Kita rasakan bahawa saya ada teknologi, saya ada pengalaman, saya ada PhD, saya ada. Allah boleh matikan, Allah boleh hancurkan dengan satu sekelumit kuman ataupun virus yang menyerang kepada seluruh dunia. Allah memaklumkan perkara ini agar kita sedar, kita lihat daripada sejarah. Pada ayat yang ke-26, kita lihat daripada apa yang ada di sekitar kita. Pada ayat yang ke-27, agar kita makin sedar. Kita makin sedar bahawa cabaran dunia adalah cabaran sombong. Dan solusinya adalah 3 perkara. Yang pertama ialah kita banyak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu dididik kepada masyarakat, perlu dididik dalam ahli keluarga. Sujud itu, sujud bermakna itu akan mengundang bantuan daripada Allah untuk negara ini terus merdeka. Yang kedua, kita terus membantu, terus sedekah, terus menyumbang kepada kemerdekaan ini. Mereka yang terdahulu sudah memberikan yang terbaik. Menyambut kemerdekaan kita 2022 ini, kita harapkan, kita sedekahkan, kita infakkan tenaga, segala kelebihan yang Allah beri kepada kita untuk negara ini merdeka. Dan terus kita merdeka sehingga Allah menyatakan fadkhuli jannati, kita masuk ke syurga penuh dengan kemerdekaan, dengan penuh ketenangan. Dan perkara yang ketiga, sudah tentunya kita mahu sabar. Sebagaimana dalam ayat yang ke-24 sebentar tadi Allah nyatakan pemimpin ini perlu sabar. Ibu-ibu, ayah-ayah yang ada, kita bersabar. Pemimpin di peringkat negara kita bersabar dan kita memilih pemimpin yang sabar mendidik masyarakat. Bukan yang merosakkan, bukan yang sombong, yang akan menghancurkan kemerdekaan negara ini. Dengan ini, kita nak melengkapkan majlis kita pada hari ini. Kita menjemput pesan kemerdekaan daripada Datuk Seri Zakaria Jaafar bersama Datuk Husamuddin Yaakob. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
pada masa ini, waktu ini, tarikh ini, kita sama-sama dapat merasai kehidupan merdeka negara kita. Apa yang kita kehendaki dalam menyambut kemerdekaan ini ialah kita membebaskan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita dari sifat sombong, angkuh, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimiliki oleh syaitan laknatullah. Marilah kita membersihkan sifat sombong ini dengan antaranya kita kembali sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menunaikan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Terlampau banyak suruhan-suruhan perintah Allah yang perlu kita laksanakan, kita patuhi, kita lakukan dalam kehidupan kita, sama ada individu, keluarga, masyarakat, negara, organisasi dan sebagainya. Dan begitu juga kita hendaklah sentiasa menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada larangan itu kecil, besar, berat dan sebagainya. Kita hendaklah membebaskan diri kita daripada melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi cara yang boleh kita menghakis, membersihkan diri kita dari sifat sombong ini dengan membelanjakan harta kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, pinjaman yang Allah beri kepada kita, sama ada dalam bentuk tenaga, sama ada dalam bentuk wang ringgit, sama ada dalam bentuk ilmu, sama ada dalam bentuk kepakaran. Kita gunakan, kita manfaatkan untuk memerdekakan sebenar-benarnya kehidupan kita di dunia dan lebih-lebih lagi di negeri akhirat nanti. Kita memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan manfaat-manfaat kebaikan daripada apa yang kita miliki. Ilmunya, kepakarannya, kesihatannya, akal fikirannya, semua itu kita pergunakan untuk manfaat masyarakat keseluruhannya. Jadi itulah peringatan daripada saya untuk kita sama-sama meraihkan kemerdekaan kita ini dengan sebenar-benarnya mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggal larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang pesanan utama yang saya nak tinggalkan, bersihkan harta yang kita peroleh itu, sama ada dari segi puncanya dan juga penggunaannya, pelaksanaannya. Dua-dua itu hendaklah kita jaga, terutamanya yang paling dahsyat, yang besar pada hari ini, bebaskan diri kita daripada mengambil ataupun memberi harta yang haram yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtasi finnar. Jangan kita jadikan diri kita ini sama ada pemberi atau penerima rasuah, kerana itu ialah larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat dan muslimin sekalian. Kita berharap dengan bergemanya surah As-Sajadah ini sepanjang tahun, daripada awal tahun lagi, Warisan Ummah Ikhlas bersama badan gabungan kami mengambil surah As-Sajadah ini sebagai tema untuk tahun ini, agar mesej ini dapat didengar berulang-ulang oleh jiwa-jiwa yang tak tenang. Pasal tadi ustaz-ustaz menyeru jiwa-jiwa yang tenang, tapi sebenarnya seruan kita adalah kepada jiwa-jiwa yang tak tenang untuk menjadi tenang. Dan ambillah mesej yang disampaikan dari ayat ini untuk meruntuhkan kesombongan yang ada pada kita, kepada diri kita, kepada keluarga kita, pemimpin kita dan pemimpin ini di semua level, di semua peringkat, kerana kesombongan ini sudah menggelapkan mata kita daripada membuat keputusan yang berasaskan kepada takwa. Jadi surah ini mengajar kita untuk sujud, untuk mengenal
siapa sebenarnya pencipta kita, siapa punca kuasa kita sebenarnya. Jadi bila kita berjaya, kita berkuasa, kita adalah sebenarnya memegang amanah dan memegang tanggungjawab. Itu bukan kerana kita. Itu kerana Allah membenarkan kita mendapat kuasa itu, dan kita harus gunakan kuasa itu dan tanggungjawab itu dengan penuh tanggungjawab, penuh amanah dan juga penuh sabar. Kerana seperti yang dipesan berulang-ulang tadi, kita pemimpin ini maksud saya setiap level, iaitu ayah, ibu, ketua pejabat, ketua sekolah, ketua universiti, ketua pengarah, menteri dan juga raja. Mereka juga harus sabar daripada terjerumus daripada godaan dan cubaan tentang kuasa dan keselesaan atau kesenangan yang akan datang di depan mereka dengan kuasa yang ada mereka. Dan kita berharap juga dengan berulang-ulang kalinya surah As-Sajadah ini digemakan, mesej-mesej yang ada dalam surah itu dapat masuk ke jantung, masuk ke hati, masuk ke fikiran untuk menjadi operating system setiap individu Islam itu, supaya mereka membuat benda yang betul. Terutama banyak disebut tentang perlunya kita menderma. Derma itu adalah bukan wang, bukan ringgit, tetapi sebenarnya bagi saya orang yang paling mulia adalah orang yang memudahkan kerja orang lain. Kan? Orang yang memandaikan orang lain. Jadi kita harus memudahkan, terutama kalau kita menjadi penjawat awam, kita harus membuat kerja dengan ikhlas tanpa meminta habuan lebih selain pada gaji. Kerana bila kita terima satu amanah, kita dibayar gaji, itu adalah merupakan tanggungjawab kita. Jadi kalau itu merupakan sebuah ibadah. Jadi kita harus betul-betul memahami surah As-Sajadah ini, supaya kalau kita mau mati masuk syurga dan kita mau membawa seluruh ahli syurga kita ke ahli keluarga kita ke syurga, kita harus ambil panduan daripada surah As-Sajadah ini. Dan mesej ini adalah untuk semua. Lagi tinggi pangkat kita, lagi besar jawatan kita, lagi besar tanggungjawab. Jadi marilah kita ambil momen sempena kemerdekaan ini, hari merdeka, untuk memerdekakan diri kita daripada belenggu selama ini, dan masukkanlah tanggungjawab itu sebagai tugas utama kita. So, saya sebenarnya terharu tahu. Pasal memang kita amat sedih dengan apa yang sedang berlaku kepada negara kita, kepada umat Islam di seluruh dunia. Jadi harapan saya betul-betul pemimpin, tolonglah hayati, bacalah surah As-Sajadah ini, masuk ke dalam fikiran dan bawalah kami keluar daripada kepayahan ini. Pikulah tanggungjawab ini. Dan jadilah khalifah yang sebenarnya. Sekian. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwasanya kami berikrar menjadikan Al-Quran sebagai panduan untuk mencapai cita-cita membina Malaysia berbudi dan penyayang melalui misi mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah berdasarkan prinsip berikut: menyemai nilai tauhid dalam kehidupan, menghayati sujud agar hilang segala kesombongan, memperkasakan sistem infak sebagai pencetus kebangkitan ekonomi ummah, menjadi pemimpin Malaysia yang bertanggungjawab dan berintegriti, rakyat Malaysia yang prihatin dan berkasih sayang antara sesama.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد في الحال والمآل ولك الحمد بالمعافاة ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لنا فيها Allahumma barik lana fiha. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, sesungguhnya kami merafakkan setinggi-tinggi pujian dan kesyukuran kepadamu di atas segala rahmat, anugerah petunjuk dan rezeki yang telah sedang dan yang akan kau kurniakan kepada kami. Ya Allah, anugerahkanlah taufik kepada sekalian pentadbir awam, jemaah menteri, sekalian raja dan sultan serta pemimpin negara bagi memelihara kehendak-kehendak agama Islam, memelihara hak keistimewaan umatnya, menegakkan keadilan dalam undang-undang dan berpegang kepada keindahan Islam. Ya Allah, jadikanlah mereka ejen perubahan keadaan bangsa Malaysia agar bangsa ini meningkat maju dan ke hadapan sehingga tercapai cita-cita yang diidam-idamkan. Ya Allah, bantulah kami sebagai bangsa yang berdaulat. Bimbinglah serta jadikanlah kami menjadi sebaik-baik manusia. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau kurniakan kepada umat Islam yang telah menikmatinya, bukan sebagaimana orang yang Engkau murkai dan bukan juga orang yang sesat. Ya Allah, Ya Rahman, hindarilah kami daripada sebarang kesusahan, sejahterakanlah kami daripada segala yang boleh memudaratkan. Peliharalah kami daripada segala buruk lagi keji dan tunaikanlah segala yang diharap dan yang dihajati. Harmonikanlah antara kami dan bangsa lain selain kami hingga kami sentiasa dalam keamanan dan keselamatan. Bebaskanlah kami dengan segera daripada segala kepayahan dengan rahmat-Mu, wahai Allah yang Maha merahmati segalanya lagi Maha Penyayang. Ya Allah, jadikanlah bagi bangsa kami ini, kaum yang lain dan negara kami ini penjaga daripada segala bala yang menghalang kami dan mereka daripada sebarang pencerobohan. Bantulah kami menewaskan segala musuh dan orang yang dengki serta khianat. Zahirkanlah kemurkaan-Mu dan kemurkaan-Mu kepada orang-orang yang melampau dan yang melakukan kerosakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, satukanlah hati kami, jiwa raga kami, agar hati kami sentiasa sehati dan sejiwa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tamatkanlah dan musnahkanlah segala kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh ke atas diri kami. Ya Allah, berkumpul kami pada pagi ini dan hari ini serta tengah hari ini di Malaysia #Quran Hour. Untuk sesi ini, Ya Allah, kami mohon dikurniakan nikmat agar kami sentiasa dapat mendalami dan menghayati misi yang terkandung dalam surah As-Sajdah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, semangat, tekad untuk beramal dengan kerangka 5S dengan menjadikan surah As-Sajdah sebagai solusi kehidupan kami
menjauhkan kami daripada cabaran kesombongan dalam diri kami. Didiklah kami dengan sujud, sedekah dan sabar sehingga membentuk sebuah negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma wafiq sairul ummal wal ulama wal umara lima tuhibbu wa tardah في رعاية الأمور الدين والمحافظة على حقوق المسلمين وإقامة العدل في الأحكام وتمسك بفضائل الإسلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah bacaan doa sebentar tadi. Semoga doa yang telah pun kita baca tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi titik tolak untuk kita lakukan anjakan paradigma demi kesejahteraan Malaysia dan juga warganya. Amin ya Allah. Buat pengetahuan semua, doa yang kita aminkan sebentar tadi merupakan doa yang penuh nostalgia. Kerana doa tersebut merupakan nukilan asal oleh almarhum Syekh Haji Ahmad bin Muhammad Said. Doa tersebut dibaca ketika pengisytiharan kemerdekaan negara di Stadium Merdeka oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 31 Ogos 1957. Masya Allah. Seumpama mengimbau kembali ke latar masa 1957. Masya Allah. Jangan sesekali kita lupakan untuk selitkan doa buat para pahlawan kita, para pejuang kita yang telah berkorban jiwa raga bersungguh-sungguh bermati-matian demi anak bangsa kita bebas dari cengkaman penjajah. Dan Farah bercakap tentang penjajah dan kita nak mendoakan supaya pejuang-pejuang tanah air kita yang telah pun meninggal dunia, kita sedekahkan Al-Fatihah dan sungguh besar pengorbanan mereka kepada negara dan bangsa. Betul. Tugas kita adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan sentiasa bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara agama dan bangsa. InsyaAllah, antara mesej penting yang kita dapat daripada pengisian Malaysia #Quran Hour sebentar tadi ialah kerangka 5S Surah Al-Sajdah yang menjadi solusi kepada masalah sombong melalui proses sujud, sedekah dan sabar yang impaknya akan melahirkan dunia berbudi dan penyayang, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan Farah, kita ada tetamu istimewa yang kita nak temu bual bersama-sama, iaitu yang hormati Datuk Adi Putra. Masya Allah, inilah ikon kita pada hari ini. Assalamualaikum. Selamat petang abang. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kita ada beberapa soalan untuk tanyakan kepada Datuk. Yang pertama, apakah erti kemerdekaan yang dapat dikaitkan daripada kupasan surah Sajadah tadi itu yang Datuk dapat? Apa yang saya boleh kongsikan erti kemerdekaan daripada surah As-Sajdah tadi adalah satu pengakuan sebagai seorang Muslim dan juga Muslimin dan serta Muslimat. Erti benar katanya sebagai seorang Muslim. Satu kemerdekaan yang sangat-sangat luas. Bila kita sendiri memahami surah tersebut akan lebih mendalam daripada sekadar faham sahaja. Dan dari segi apa yang telah pun dikupaskan, iaitu formula sujud, syukur, sujud, sedekah dan sabar. Mungkin apa yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian, mungkin sebagai Datuk, sebagai seorang selebriti yang boleh diamalkan? Saya rasa itu adalah satu prinsip ataupun kita boleh laksanakan secara amalan. Bukan saja daripada peringkat usia sebagai seorang selebriti, malah peringkat kanak-kanak, remaja sehinggalah dewasa dipraktikkan secara fizikal, bukan secara teori sahaja. Jadi dengan secara fizikal ini, dengan sujudnya kita, dengan sedekahnya kita, berinfaknya kita, itulah perintahnya dan itulah laksananya yang diikutkan secara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita harapkan. Mungkin yang terakhir Farah, yang kita nak tanya, apakah harapan Datuk Adi Putra terhadap Malaysia selepas sambutan Hari Kebangsaan Malaysia yang 2022 ni?
Saya mendoakan dan juga mengharapkan negara kita yang kita cintai ini sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan bebas daripada segala ujian dan dugaan. Semoga dilindungi sentiasa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Datuk Adi Putra kerana sudi untuk ditemu ramah pada hari ini dan bersama-sama dengan kami membacakan Iqra tadi, masya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih Datuk. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita bersua lagi. Alhamdulillah kesempatan yang ada. Baiklah, seterusnya kita ingin menjemput yang dah lama kita tak bersua muka bermesra, masya-Allah. Kita bersama dengan yang berbahagia Dr. Robiah K. Hamzah. Dipersilakan Doktor. Waalaikumsalam Doktor. Baiklah, bertepatan dengan apa yang kita laungkan dan juga kita sampaikan tadi Doktor, masya-Allah. Bagaimana formula surah As-Sajdah yang telah dikupaskan sebentar tadi dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita, Doktor? Silakan. Okey, pertama kita ambil kira bahawa surah As-Sajdah merupakan petunjuk dari Allah. Maka pertama dekat dengan Allah, cinta Allah, kenal Allah, taat Allah dan akhirnya menyerah seluruh kehidupan kepada Allah, mengikut semua landasan hidup yang disenaraikan oleh Allah dan akhir sekali kita mengharapkan pertemuan dengan Allah. Maka sandaran kita untuk menjadi kuat, untuk menjadikan kita umat yang benar-benar bermakna, umat yang benar-benar bermanfaat, maka kita harus pertama merasakan pesanan dari Allah merupakan pesanan paling agung dan perintah dari Allah merupakan perintah paling utama yang tidak boleh diketepikan oleh sesiapa pun, sama ada yang kenal Al-Quran ataupun yang tidak kenal Al-Quran. Kerana intinya adalah untuk semua orang di dunia ini, universal. Mudah-mudahan itulah yang menjadi panduan hidup kita di dunia dan seterusnya di akhirat sana, insya-Allah. Baiklah, pada pandangan Doktor sendiri, bagaimana pemilihan surah As-Sajdah ini dapat menjadi penyatuan terhadap pemimpin maupun rakyat Malaysia dalam membentuk baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik yang mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama, kita anggap bahawa Quran dia adalah milik semua, bukan sekadar orang Islam dan bukan hanya untuk dibaca, tetapi paling utama untuk diaplikasi. Kita selama ini melihat Al-Quran untuk dibaca, tetapi tidak diamali. Maka surah Sajadah mengajar kita pertama sujud. Sujud bermakna akur semua perintah Allah. Sujud bermakna taat dengan perintah Allah. Sujud bermakna kita tidak sombong, tidak ego, tidak merasa kita lebih baik dari orang lain. Maka ini adalah sifat-sifat karakter-karakter yang harus dipegang oleh semua yang menjadi rakyat Malaysia dan seluruh dunia, insya-Allah, sama ada dia beragama Islam ataupun tidak beragama Islam. Bermakna sekali lagi, surah Sajadah memberikan kita petunjuk paling penting bagaimana mengangkat seorang hamba menjadi pemerintah, menjadi pemimpin, menjadi penyelamat, menjadi saksi di depan Allah bahawa mereka sudah menjalankan tugas sebagai pemimpin dan sudah menjalankan ibadah sebagai hamba Allah dan layak untuk menjadi calon syurga Allah, insya-Allah. Itu dia, jika kita faham matlamat utama hidup kita jalan, insya-Allah semuanya baik-baik sahaja, masya-Allah. Baiklah, soalan saya yang terakhir, apakah agaknya perubahan terhadap negara Malaysia yang diharapkan selepas ini, Doktor, bertepatan dengan sambutan Hari Kebangsaan Malaysia 2022? Hari Kebangsaan mengingatkan kita betapa perjuangan yang sangat mahal harganya. Andai kata kita tak mampu mengubah diri menjadi lebih baik daripada semalam, bermakna kita gagal untuk merdeka. Merdekakan diri dari dosa, merdekakan diri dari sombong, merdekakan diri kita daripada berkawan dengan orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah. Kerana berkawan dengan musuh Allah bermakna kita menolak Allah dalam kehidupan. Maka akan turunlah bala. Maka sekali lagi, bertugas kerana Allah, merdeka kerana Allah, merayakannya kerana Allah dan merasakan bahawa kemerdekaan ini milik Allah, hadiah dari Allah dan kekal hanya apabila kita benar-benar merasa kita bebas dan merdeka daripada mendurhakai Allah. Mudah-mudahan semua kita yang ada di sini dan semua kita yang bernama bumi Malaysia mampu untuk mengangkat kekuatan ini, mentaati Allah dan akhirnya merdeka dari seluruh kesulitan, merdeka dari 10 kemaksiatan. Mudah-mudahan ini diangkat menjadi sebahagian dari doa untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jutaan terima kasih kepada yang dihormati Dr. Robiah K. Hamzah. InsyaAllah panjang umur, rezeki kita bersua lagi, Doktor. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Robiah. Masya-Allah. Masya Allah. Baiklah, demikian sahaja hari ini Jalal. Pejam celik dan kita dah sampai ke penghujungnya. Ya, betul. Dan sebagaimana kemerdekaan ini perlu untuk kita pertahankan, begitu juga proses mendidik anak bangsa untuk kita tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diteruskan setiap masa sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelak Allah akan berkata kepada kita mengikut terjemahan surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30, biasa bacakan,
wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang reda dan diredainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Masya Allah, di kesempatan ini kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak yang menganjurkan Malaysia #Quran Hour 2022. Tiada mereka ini, tiadalah kita juga. Betul, di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ini. Masya Allah, terima kasih kami ucapkan kepada Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dan penganjur bersama Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Dan juga kepada rakan-rakan sinergi utama yang terdiri daripada TV Al-Hijrah, Al-Hijrah Plus, Sinar Harian, Sinar Islam Plus, Astro Oasis, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan Awam se-Malaysia, Islamic Tourism Centre, TikTok TV dan Rumah Ngaji seluruh Malaysia serta semua rakan sinergi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tetap teguh dalam memartabatkan Al-Quran pada tahun ini. Dan kita sudah pun sampai ke penghujungnya, masa begitu mencemburui kita Jalal dan juga tuan-tuan dan perempuan yang ada di sini. Baiklah, sampai di sini sahaja pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah semoga kita dapat bertemu semula dalam World #Quran Convention pada bulan Disember ini. Ampun, maaf sesungguhnya daripada kami. Teruslah menjadikan Suratul Sajadah sebagai amalan harian kita sebelum melelapkan mata. Dan Farah, #Malaysia bersujud, keluarga Malaysia teguh bersama. Dan dengan itu kita dah pun sampai di penghujung program Surah Sajadah. Ingat, itu tema surah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022.